Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita sambung bahagian kedua bagi topik 6, ratios and graphs of trigonometric functions. Okey. Seperti biasa, kita ada dua bahagian bagi topik ini, mencari nilai, dan yang kedua adalah graf, yang mana kedua-duanya pun awak dah belajar, ini kira macam revision sahaja. Okey, yang kedua, graph of sine, cosine and tangent function. Okey, kita nak draw graph of trigonometric functions. Ikut silibus lama, kalau SPM tu topik ni hanya keluar di paper 1 sahaja. Untuk silibus baru ni kemungkinan keluar di paper 2 pun ada, mungkin berkenaan dengan yang inilah. Okey. Berkenaan dengan lukisan graf ni. Okay, the results of mind mobilization tree show that the characteristics of the graph of sine, cosine and tangent are as follows. Kita ambil dia punya summary sajalah. Okay, sine graph y equals sine x has a maximum value of 1. Inilah. Okay, minimum value negatif 1. Intercept x-axis at x equal to 0 ada 3 tempat, 1, 180 dan 360 darjah. Intercept y-axis at y equal to 0, y-intercept. Bagi yang tak dapat nak ingat-ingat macam mana nak melukis graf sin, okay, mudah sahaja. Awak sediakan x-axis, awak sediakan y-axis, standardnya adalah 1 dan negatif 1. Okey, diulang kaji sahaja. 1, 2, 3, 4 bahagian yang mana setiap bahagian adalah 90 darjah. Di 180, 270, 360. Okey, buat boundary pada nilai 1 dan juga nilai negatif 1. Kemudian awak ambil kalkulator awak, kita akan test satu-satu. Tekan sin, tekan kosong darjah, so awak akan dapat nilai kosong, so tanda di kosong. Tekan sin, tekan 90, tekan equal, awak akan dapat jawapan 1. Tekan sin, tekan 180, awak akan dapat 180. Tekan sin, tekan 270, tekan equal, awak akan dapat negatif 1. Tekan sin, tekan 360 darjah, tekan equal, awak akan dapat 360 darjah. Kemudian awak sambungkan setiap titik-titik itu. Okey. Kalau dalam AppMath, sebab biasanya AppMath keluar bahagian lukisan ini, pastikan bahagian lencongan ini bukan tajam. Ramai akan buat macam tajam. Okey, tajam ni. Okey, buat lengkuk. Okey, dia bukan tajam je. Yang ujung ni pun mesti macam huruf U, separuh. Bukan tajam. Okey, efek pada pemarkahan semasa awak sketch graf nanti. Ini untuk MATS lah. Maths belum pernah keluar lagi. Tengoklah macam mana tahun ni kan. Okey, itu cara nak ingat sine graph. Kemudian graf yang kedua, cosine graph seperti mana yang awak nampak di situ. Okey, maximum value is 1, minimum value is negative 1, intercept x intercept y intercept seperti mana yang tertera. Okey, dia berupa huruf U. Bagi yang lupa, okey, macam mana kita nak lukis cosine graph, macam tadi juga, okey, sediakan x-axis, sediakan y-axis, yang mana y-axis nilai tertinggi 1, nilai terendah negatif 1, x-axis bahagikan kepada 4 bahagian sama besar iaitu 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Okey. Kemudian tekan kalkulator awak, tekan cos, tekan kosong, tekan equal, awak akan dapat nilai 1. Tekan cos, tekan 90, tekan equal, awak akan dapat kosong. Tekan cos, tekan 180, tekan equal, awak akan dapat negatif 1.
tekan cos, tekan 270 darjah, tekan equal, awak akan dapat kosong. Dan yang terakhir sekali, tekan cos, tekan 360 darjah, tekan equal, awak akan dapat 1. Sebelum saya terlupa, pastikan ada boundary lah. Nilai 1 dan juga negatif 1 supaya bila awak melukis graf tu nanti tidak melebihi. Okey. Jadi sambungkan. Pastikan ada lengkuk cantik lah pada setiap lencongan-lencongan itu. Bukan tajam. Huruf macam huruf U. Okey. Kemudian graf yang terakhir adalah graf tangent, special sedikit graf tangent itu. Yang mana dia tiada nilai minimum, dia tiada nilai maksimum. Okey, bila tekan kalkulator, tangent 90, tangent 270, dia akan dapat max error, undefined, macam-macam lah. Sebab graf itu tak akan sentuh pun sudut 90 darjah dan sudut 270 darjah. Okey. Biasa bila kita nak melukis graf tangent ni, pada sudut 90 darjah ni akan ada garisan putus-putus, garisan boundary lah. Okay. Untuk menghalang lukisan awak tu mencecah kawasan 90 darjah dan kawasan 270 darjah. Biasanya kita lukis tangent mesti ada boundary ini. Nama boundary ni asymptote kalau tak silap saya. Okay, boleh rujuk kepada nota di AdMath lah. Awak dah belajar dah yang ini. Asymptote kalau tak silap saya. Garisan boundary ini. Okey. Itu 3 jenis graf. Okey, 3 jenis graf. Okey, kita tengok. Okey, kemudian ni latihan untuk awak buat nanti. Okey. Okey. Okey, yang kedua adalah kita nak investigate and make generalizations about the effects of changes in constant A, B, and C on the graph of trigonometric functions. Y equal A sin BX tambah C, Y equal A cos BX tambah C, Y equal A tangent BX plus C, yang mana nilai A mesti lebih besar daripada 0. Nilai B lebih besar daripada 0. C boleh kosong. Tak ada masalah tu sebab C dia tidak nyatakan syarat. Okey, A dengan B ada syarat dia. Mesti kedua-dua nilainya adalah bernilai 0. Lebih besar daripada 0. C tidak dinyatakan syarat. So boleh apa-apa nilai. Mungkin C bernilai kosong. Mungkin C bernilai negatif. Mungkin C bernilai positif. Tu tak ada masalah. Okey, so yang ini kita nak tengok apa yang akan berlaku apabila nilai A, nilai B, nilai C berubah. Okey, apa yang berlaku kepada setiap graf itu. Untuk graf tangent tak berapa nampak sangat perubahannya kecualinya bila melibatkan A. Tapi kalau melibatkan B, nampak jelas perubahannya. Okey, kita tengok satu-satu. Okay, the diagram below shows the characteristics of a periodic function, namely period and amplitude. Amplitude refer kepada ketinggian satu-satu graf itu, manakala period itu adalah apabila satu graf itu membuat satu kitaran lengkap, one complete cycle. Okey, apa yang dikatakan one complete cycle tu? Contoh kalau graf sin, mesti nampak huruf S itu. Okay, contohnya macam yang ini ni, huruf S tu mesti nampak. Kalau sampai sini sahaja, dia belum lengkap dipanggil sebagai period. Okay, dia mesti lengkap one complete cycle. Macam tu. Okay, itu kalau sekiranya sin. Kalau sekiranya cos, dia mesti huruf U. Mesti huruf U. Macam tu. Ini one complete cycle lah. So ini kita panggil one period. Untuk cos, kalau yang ditunjukkan sekarang ni adalah one period untuk sin. Sama juga untuk tangent. One complete cycle dia apabila yang inilah. Okey, yang ini tu. Itu kita panggil period. Okey, cukup lengkap dia punya one complete cycle dia.
Tapi kita lebih kepada fokus kepada sin dengan cos lah. Okay. Period is the interval of one complete cycle. Seperti mana saya maklum tadi lah. Kalau sin tu mesti lengkap sebagai sin, bukan sebahagian sahaja. Cos pun begitu juga. Okay. Okay, kita teruskan. Okay. If given that the trigonometric functions y equal a sin bx plus c, y equal a cos bx plus c, and y equal a tangent bx plus c, what would happen to the shape and position of the graphs of the trigonometric functions if the values of constants a, b, and c change? Okay, apa berlaku bila a, bila b, bila c berubah nilai? Okay, kita tengok. Okay, secara amnya berdasarkan results of Mann mobilization 4 show that when A changes, the maximum and minimum values change. Okay, bila A berubah bermaksud nilai maksimum, nilai minimum satu-satu graf itu akan berubah. Itu A. Bila pula when B changes, the graph will be compressed or expanded. Awak akan tengok graf itu di-compress atau di-expandkan. Okay, kemudian yang seterusnya apabila C berubah, the graph will move vertically up or down. So, bila C berubah, awak akan dapati graf itu akan naik atau turun daripada paksi X. Okay, nanti saya tunjuk contoh. Okay, the value of A affects the amplitude of the function. The value of B affects the period of the function. And the value of C affects the position of the graph of the function. Itu. Okay, so secara amnya, seperti mana yang itulah. Awak pun dah belajar dah di AdMax kan? Dah habis dah topik trigonometri. Okay, kita tengok contoh. Alhamdulillah. Okay, itu adalah graf sin. Okay, kalau standard untuk graf sin, so apa-apa bila awak nak melukis satu-satu graf sin, cos, tangent, awak mesti lukis yang asas dahulu sebagai panduan. Okay, contoh yang ini, asasnya adalah y equal sin x yang inilah. Y equal sin x, yang ini. Ini asas dia. Dan biasanya terlibat 0 hingga 360 darjah, itu basicnya. Okey, apabila graf itu, ini nilai 1. Ini nilai 1 tu sebab ketinggian dia 1 dan minimum dia negatif 1. Apabila nombornya bertukar, nilai A bertukar kepada 2 contoh. Okay, graf yang sama juga cuma dia makin tinggi. Okey, graf dia macam itulah. Okey, tu. Ketinggian dia 2, dia punya minimum negatif 2. Okey. Okey, samalah juga sekiranya 1/2 sin X. Okey. Jadi ketinggian dia adalah 1/2 sahajalah daripada ketinggian asal. Dan dia punya minimum dia 1/2 juga, negatif 1/2 macam tu. Dia melibatkan ketinggian. Huruf A melibatkan ketinggian. Okey, saya tunjuk untuk sin sahaja. Okey, contoh yang kedua apabila B berubah. Okey, bila B berubah. Contoh ini adalah sin jugalah. Kita tengok kepada bentuk asas dahulu. Bentuk asas adalah Y equal sin X. Mana Y equal sin X tu? Yang ini. Yang warna biru ni. Okey, ini bentuk asas dia. Kita fokus kepada bentuk asas dia dan period dia mesti sehingga 360 darjah lah untuk asas ni. Itu yang asas. Okey, so apabila perubahan dia ini adalah single X. X ni adalah bernilai 1. Apa berlaku apabila X tu adalah 2? Apa berlaku apabila X tu 2? Masih lagi sehingga 360 darjah. Dia tak bertukar. Dia sudut dia mesti sehingga 360 darjah. Jadi apabila sin 2X,
daripada 0 darjah ke 360 darjah akan wujudnya 2 cycle di situ. 2 cycle lengkap. Okey, masih lagi dia punya range dia 0 hingga 360 darjah. Okey, contoh yang inilah. Dia decompress lah sekarang ni, dia jadi compress. Okey, ni C2X. So, 1 X pusingan lengkap dan 1 lagi. Allah. Okey, so akan wujudnya 2 cycle di dalam satu range. Okey, 0 hingga 360 darjah. Jadi kita dapati ada berapa period dekat situ? Ada 2. Ada 2. Okey, sebab apa? Satu period mewakili satu complete cycle. Ini period ni. So ada 1 dan ini yang kedua. Macam tu. Okey, ada 2 period di situ. Okey, apa berlaku pula sekiranya nilai X tu adalah separuh sahaja. Bila separuh sahaja, kita akan dapati daripada 0 darjah ke 360 darjah akan wujudnya yang di atas sahaja sebab dia separuh. So kalau ini period dia tak lengkap lah. Sebab apa? Cycle dia tak lengkap. So, period ni jadi setengah lah, bukan 1. Okey, bukan 1. Okey, settle. Kemudian C pula. C pula. Okey, C ni kita bergantung kepada titik rujukan kita adalah paksi X. Sekiranya, macam contoh, graf yang dotted line tu. Graf yang dotted line tu. So, graf ini, sebab apa saya fokus kepada dotted line? Sebab itu adalah graf asas dia. Okey, graf asas dia. Kerana dia mula dekat 0, dia membentuk one complete cycle, iaitu ni adalah graf sin. Berhenti setakat tu. Jadi yang ini, kalau saya labelkan adalah Y equal sin X. Okey. Okey, boleh ya? Y equal sin X, yang mana cycle dia 1, amplitude dia pun 1. Macam tu. Okey, plus 0. Plus 0 ni bermaksud graf tersebut berada pada x-axis. Dia berada di tengah-tengah. Itulah. Plus 0. Tapi plus 0 ni biasa kita tak tulis lah. Okey, berdasarkan graf yang ditunjukkan yang berwarna hijau tu. Perasan, warna hijau tu didapati graf tu dah naik ke atas. Sebanyak berapa? 0.5. Okey, daripada sini ke sini. Kita tengok pada nilai 0 degree. Berlakunya kenaikan 0.5. Jadi di sini apabila berlakunya kenaikan, graf ini kalau kita tulis function dia adalah Y equal sin X. Masih lagi Y equal sin X sebab graf yang sama. Dia tak kompres dan dia ketinggian tetap 1. Cuma C yang akan berubah iaitu 0.5. Itu bagi graf yang kedua yang warna hijau. Dotted line Y equal sin X. Graf yang hijau Y equal sin X plus 0.5. Okey, ini secara amnya. Okey, kita cuba sketch bagi soalan yang seterusnya. Okey, the diagram on the right shows a graph of the function Y equal sin X for 0 to 360 degree. Yang ini, kalau yang masih ingat, alhamdulillah lah, ini kita panggil range. Okey, range atau bahasa Melayu adalah julat. Julat. Okay, sketch each of the following trigonometric functions on the same axis. Tu sebab kita kena ada lukisan asas setiap satu trigonometric functions tu. Kita kena ingat, kita kena tahu. Okey, macam ni dia bagi dah siap-siap dalam contoh sekarang lah. Tapi dalam MS dia bagi contohnya Y equal 2 cos X per 2 tolak 5. Contoh. Dia tak bagi graf. Tapi awak kena lukis.
So awak kena ambil yang asas dia dahulu. Asas dia dahulu. Okey, tak apa. Kita teruskan yang ini dulu. Okey, jadi asas dia adalah sin. Asas dia sin. So macam mana nak melukis? Bukan melukis. Kita nak sketch. Bezakan sketch dan juga draw. Okey, kalau sketch kita tidak memerlukan kertas graf. Tapi kalau draw, yes. Itu beza di antara kedua-duanya. Saya dah ulang banyak kali benda ni. Jadi kita buat yang asas dahulu. Asas dia apa? Ketinggian dia mesti 1 dan negatif 1. Kita buat boundary. Okey, kita buat boundary. S-axis kita bahagikan kepada 4 bahagian sama besar. Pastikan guna pembaris. Jangan agak-agak. Okey, jaraknya mesti seragam. Contoh dari sini ke sini 2 cm, semua mesti 2 cm. Ni contoh. Mesti semua sama. Okey, jangan bezakan. So, lukis dahulu bentuk asas. Macam ni, sinlah bentuk asas dia. Okey, bentuk asas dia. Okey. So, biasanya bila bahagi pada 4 bahagian, dia 0 darjah sehingga 360 darjah. Untuk max, kita guna pakai degree. Untuk add max, dia bergantung. Kadang-kadang dia guna degree, kadang-kadang dia guna radian. So, jangan tukar sekiranya guna radian, jangan tukar kepada degree. Itu untuk add max lah. Untuk max, semua kita guna degree. Okey. Ini yang asas. Okey, baru kita pergi kepada A. Pergi kepada A, Y equal 2 sin X. Kita dapati yang berubah adalah ketinggiannya sahaja. Bila ketinggiannya sahaja daripada bentuk asas, okey, ada 2 kaedah. Ada 2 kaedah. Kaedah pertama adalah awak letakkan 1 lagi scale. Tambah lagi scale. 2 dan negatif 2 dan buat boundary. Dan buat boundary. Boundary tetap kena buat. Okey, cuma dia bertambah tinggi. Macam mana nak tahu bertambah tinggi? Tengok yang nilai 1 kita upkan kepada 2, negatif 1 kita upkan kepada negatif 1, kemudian kita sambungkan. Okey, saya tukar color. Oh, bukan. Sorry. Okey. Jadi makin tinggilah dia. Oops. Sorry. Macam tu. Okey, tu kaedah yang pertama. Okey, kaedah kedua adalah dengan hanya memadam nombor 1, kita letak nombor 2. Madam negatif 1, kita letak negatif 2. Okey, itu kaedahnya. Salah satulah. Okay, tengok pada bentuk soalannya macam mana. Sekiranya dia nak mengekalkan graf asal, okay, kaedah 1 kita guna pakai, iaitu kita tambah scale pada paksi Y, iaitu 2 dan negatif 2. Kemudian kita lukis graf yang baru. Okey, itu yang kaedah pertama. Tapi kaedah yang kedua, sekiranya dia tidak mementingkan kita tindang ke atas graf yang pertama, jadi kita hanya tukarkan sahaja ketinggian 1 kepada 2, negatif 1 kepada negatif 2. Either one lah. Either one, mana-mana pun boleh diterima. Tengok pada soalan. Okey, itulah jawapannya. Kemudian B, Y equal sin 2X. Okay, Y equal sin 2X. So, kita tahu 2X tu menunjukkan ini, menunjukkan graf ini dia kompres. Okay, akan wujudnya 2 cycle di dalam satu range. 2 cycle dalam satu range. Bila saya maksudkan range, adalah 0 hingga 360 darjah. Okay. Kita tengok kepada range. Sebab kadang-kadang dia tak guna 360. Dia mungkin tukar kepada 180 darjah. Mana tahu. So hati-hati tengok juga kepada range. Tapi untuk asasnya, lukis dahulu penuh. Iaitu 0 hingga 360 darjah.
Bila dah confirm lukisan awak settle, tengok balik kepada range. Adakah kosong 360 atau mungkin negatif 90. Tengoklah. Kat situ baru kita nak padam ke, nak tambah ke, itu kita buat kemudian. Tapi yang penting, buat dulu yang asas. Macam contoh yang ini. Y equals sin 2x. Kita tahu ketinggiannya adalah 1. Manakala cycle-nya ada 2. Jadi, kita lukis paksi Y, kita lukis paksi X. Okey, kemudian kita tahu ketinggian dia 1 dan negatif 1. So, kita buat boundary. Dan bentuk sin pun kita tahu, kita hanya buat 2 cycle saja. Untuk nilai-nilai pada x-axis, jangan buat lagi. Okey, so apa yang berlaku, kita buat 2 cycle dahulu. 1. Okey, kemudian 2. Kemudian 2. Dah selesai. Yang mana hujung dia ni adalah 360 darjah. Awal dia 0 darjah lah. Macam tu. Dia mesti berakhir dengan 360 darjah. Itu tetap. Okey. Kemudian barulah kita nak letakkan scale dia. Macam mana kita nak tahu nak letakkan scale? Kalau tengok yang asas yang ini. Okey. Setiap melalui kosong, 1 scale, melalui 90, melalui 180, 270, 360. Okey. So, samalah. Jadi 0 darjah 1 scale. Ketinggian ni 1 scale. 0 darjah 1 scale. Yang rendah ni minimum ni pun 1 scale. 0 darjah 1 scale. 0 darjah pula. Dia melalui kosong. Yang ketinggian 1 ada 1 scale. Melalui kosong 1 scale. Ketinggian dia negatif 1 pun ada 1 scale. Dan 360 1 scale. Jadi kita kira ada berapa bilangan scale-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 scale di situ. Ada 8 bahagian. So, 360 darjah bahagi dengan 8 bahagian. Kita akan dapati setiap bahagian bernilai. Berapa tu? Saya pun nak kena cari pula tu. 180, 45 darjah. 45 darjah. Allah Akbar. Okey, setiap bahagian adalah bersudut 45 darjah. Jadi kita dah dapat sini 0 darjah, so automatik sini 45 darjah lah. Ini 90, ini 135, ini 180. Dia tengah-tengah dah. Cukup satu cycle, satu period. Ni. Okey, dan buat lagi lah. 225. Ni cara kita nak labelkan x-axis. Kita cari dahulu berapa bahagian. Dan kita 360 bahagi dengan bahagian yang telah terhasil itu. Dapatlah setiap satu sudut bahagian tu mewakili berapa sudut. Okey. Tu graf yang terhasil lah. Okey, yang berwarna merah atau purple tu adalah graf asal. Yang berwarna gelap itu adalah graf yang baru. Okey. Yang C pula, Y equal sin X tambah 1. So, kita rujuk kepada yang asal. Ni boundary dia. Okey. Jadi, sin X plus 1. Ni 0 darjah. Kita ada pembahagian sini kan. 4 bahagian. 1 bahagian. 2 bahagian. 3 bahagian. Dan 4 bahagian. Okey. Yang mana 0 darjah ni kosong lah nilai dia. 90 darjah ketinggian dia 1. 180 kosong. 270 ketinggian dia negatif 1. 360 kosong. Jadi okey. Sin X. Sin X ini adalah mewakili nilai-nilai ni lah. 0, 1, 0, negatif 1, 0. Okey. Jadi setiap satu bila tambah 1,
setiap satu nilai tu bertambah satu lah. Setiap satu nilai tu bertambah satu. Kalau asalnya kosong, tambah satu. Dia duduk kat atas ni. Saya tukar color lah. Okey. Kalau asalnya kosong, kan sini tambah satu. Jadi, kosong asalnya, jadi tambah satu. Asalnya satu, tambah satu, jadi dua. So, kena wujudkan satu lagi lah. Dua. Scale. Okey. Yang asal je kosong, tambah satu, satu. Yang asal dia negatif satu, tambah satu, kosong. Yang asal dia kosong, tambah satu, satu. So, bila kita sambungkan ke semua titik itu, kita akan dapati. Okey. So, plus satu, dia akan naik ke atas satu. Macam tu. Contoh lain saya tukar ya. Y equal sin X tolak 2. Okay, Y equal sin X tolak 2. So, kita ambil yang asas dahulu. Saya tukar. Mana yang belum contoh? Okay, yang ni belum contoh kan. Okay, Y equal sin X tolak 2. Contoh lah kan. Okay, guna yang asas iaitu yang ini. Ketinggian ni kita buat boundary ya. Sepatutnya ada boundary untuk mudahkan, tapi sebab dia computer generated, tak ada masalah lah. Kalau kita yang melukis, kena sediakan dotted line tu sebagai panduan kepada kita bila melukis tu tidak melepasi sempadan. Okey. Jadi seperti yang tadi juga, nilai kosong, nilai satu, nilai kosong, nilai negatif satu, nilai kosong. Itu adalah mewakili sin X. Okay, saya tukar color sekejap. Okay, mewakili sin X. Sekarang ni, dia tolak dua. Tolak dua. Jadi setiap satu nilai tu kena tolak dua lah. Macam contoh sini kosong. Kosong tolak dua, negatif dua. Sini. So, dapatkan panjangkan garisan ni dan buat boundary. So, negatif 2. Tak ada. Okay, yang ini adalah 1. Yang asal. So, 1 tolak 2. So, negatif 1. Macam tu. Kosong. Kosong tolak 2. Negatif 2. Ini negatif 1 tolak 2. Negatif 3. Kena tambah lagi 1 lagi. Negatif 3. So, buat boundary. So, negatif 3 kat sini. Kosong tolak 2. So, negatif 2. Jadi bila kita sambungkan graf tersebut, titik-titik tersebut akan menghasilkan graf yang sedemikian. Yang mana tolak 2 tu, graf asal tu, Allah Akbar lebih pula. Graf asal tu dia akan jatuh 2 anak tangga ke bawah. Macam tu. Boleh ya? Itu cara kita nak sketch graf. Yang D tu, nak tengok-tengoklah contoh dia. Ketinggian dia 2, cycle dia pun 2. Macam itulah. Ketinggian dia 2, cycle dia 2. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada ya? Okey. Yang seterusnya, samalah kes dia. Sketch each of the following trigonometric functions for 0 to 360 degree. Okay, yang penting lukis dulu yang asal sebagai panduan pada kita. Contohnya ini melibatkan cos. So, kita lukis dahulu bentuk cos supaya kita tidak tersasar. 1, negatif 1. Dan kita buat boundary. Dan paksi X kita bahagikan kepada 4 bahagian. Okay, bagi siapa yang dah lupa tu, tekan macam tadilah. Tekan cos, tekan kosong, akan dapat 1. Tekan cos, tekan 90, akan dapat kosong. Tekan cos, tekan 180, akan dapat negatif 1. Tekan cos, tekan 270, akan dapat kosong. Tekan cos, tekan 360, akan dapat 1. Ni yang asas. Ni asas. Lukis dulu yang asas sebagai panduan. Yang belakang ni tetaplah 360 darjah. Okey, bila dah dapat yang asas, kita ubah satu-satu. Okey, yang asas ni adalah ketinggian dia 1.
Tapi yang nak tu ketinggian 2. Dia jadi apa yang perlu buat, kita tukar je lah 1 kepada 2. Itu paling mudah. Sebab ni sketch. Bila sketch kita boleh tukar. Tapi kalau draw tak boleh tukar macam tu lah. Sebab bergantung kepada graf pula. Kalau macam ni, kita tukarlah 1 kepada 2. Mudah. Selesai. Kemudian graf ni pula adalah tambah 1. Okey, maksudnya dia akan naik sebanyak 1 anak tangga. Okey, 1 anak tangga. So kalau asalnya 2, okey, dia setiap satu lah 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Setiap satu tu. Yang asalnya 2, so tambah 1, dia akan naik 1 anak tangga, 3. So kita buat boundary baru iaitu kat 3. Okey, kat 90 darjah asalnya 0, so tambah 1. So naiklah 1 anak tangga. 180-nya asalnya negatif 2. So naik 1 anak tangga bila tambah 1. Dekat 270 asalnya 0 darjah. 0 darjah. Nilai dia 0. Bila tambah 1 dia akan naik 1 anak tangga. Dan pada 360 darjah asalnya 2. Dia akan naik 1 anak tangga tambah 1 jadi 3. So, bila kita sambungkan dia, graf yang terhasil seperti mana yang tertera warna merah. Okey, itu adalah yang warna merah tu adalah graf yang mewakili kepada soalan 2 cos X plus 1. Okey, yang B, tangent 0.5X tolak 1. Rasanya awak boleh buat dah ni. Okey, contohnya pun awak boleh tengok nanti. Okey, ini yang soalan yang pertama. Okey, dia naik tu. Dan ini soalan yang kedua. Memandangkan dia separuh 0.5. Okey, 0.5. Itu sebab awak akan nampak grafnya pun 2 macam ni je lah. Yang sepatutnya dia graf, kalau graf sepatutnya yang asal macam ni. Kita tak boleh nak label lah. Kalau ikutkan pada y-axis ni, kita boleh label pada x-axis sahaja. Yang mana asymptote, garisan asymptote tu pada 90 darjah dan 270 darjah. Ini 90 darjah, ini 270 darjah. So basic untuk graf tangent macam itulah. Ni 360 darjah lah. Okey, tapi memandangkan 0.5 bermaksud half cycle sahaja. So dua bahagian yang di belakang tu kita kena buang lah. Jadi yang terbentuk hanya macam ni lah, 2 sahaja. 2 sahaja, tetapi range dia tetap 360 darjah. Okey, range dia tetap 360 darjah. Okey, cubalah buat yang itu, soalan latihan itu, sketch dia macam mana semua. Okey, yang terakhir, solve problem. Dan ini kalau apa tu, soalan bentuk ayat lah. Okey, so secara amnya topik ni pun dah selesai. Okey, secara amnya topik ni pun dah selesai. Agak-agak ada soalan tak? Dia kena buat latihan baru nampak apa masalah yang akan timbul kan? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, kejap ya. Saya nak ambil kehadiran sekejap. Ada sekarang 27 orang. Tolak saya ada 26 orang lah yang hadir hari ini. Okay, Alhamdulillah. Hampir 2 minggu ni, minggu lepas pun kehadiran lebih kurang ni lah. Dalam 10 orang, 8 orang tak masuk. Mungkin ada kekangan masing-masing. So, topik ni dah selesai. Alhamdulillah. Hari Rabu ni tiada Google Meet. Okey, tiada kelas Google Meet. Awak buat soalan-soalan yang guna pakai buku yang awak dah beli tu. Soalan-soalan yang awak dah beli tu, ataupun kalau tak siap lagi yang handout yang saya bagi ni, buat. Okey, buat. Adalah something awak nak buat. So hari Rabu ni tiada kelas Google Meet. Buka buku yang awak dah beli tu, buat latihan untuk ulang kaji. Okey. So, ada soalan ke? Tak ada. Tak ada, okey.
So, sampai sini sahaja untuk hari ini. Kita jumpa semula selepas cuti sekolah bulan 6 nantilah insyaAllah. Okay, apa-apa hal boleh PM saya lah kalau ada masalah nak tanya. Okay, kita jumpa lagi kemudian insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.